Ya, kita sambung sedikit lagi tentang perkara yang dibincangkan di dalam hadis ini, yaitu macam mana sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun. Yang kita terjemahkan di situ ialah tidak mendengar seorang pun mengenai daku di dalam kalangan umat ini. Perbincangannya ialah perlu kita sampaikan dakwah kepada mereka yang mana mesti kita sampaikan dakwah kepada mereka yang bukan Islam. Dan begitu juga dakwah ini, tanggungjawab ini juga pada orang Islam. So, sebab itu kita kata dakwah dari dua konsep. Satu dakwah kepada Islam, satu dakwah kepada iman. So, dua-dua tu penting. So, konsep kita bahagikan dakwah tadi pula, iman dan Islam. Dakwah Islam kepada orang yang tak beriman, aslimu taslamu, aslim taslim. Begitu dakwah yang disampaikan. Islamlah kamu, maka dengan Islam ini kamu akan selamat. Cuma apa tugas dalam menyampaikan tugas dakwah dan menyampaikan tugas dakwah, disitulah yang menjadi perbahasan di kalangan ulama. Adakah dia wajib ke, ataupun dia sunat ke, wajib kifayah ke, sunat kifayah ke? Di situ ada perselisihan pendapat di kalangan umat. Di dalam perselisihan pendapat, mungkin masing-masing mempunyai dalil yang kuat lah. Masing-masing mempunyai dalil. Sebab itu dia konsep perbahasan, dipanggil konsep ikhtilaf. Konsep ikhtilaf ni bila dia bermunazarah. Bermunazarah ni ialah maksudnya bila kita berdebat lah, begitu. So dia mesti ada pro dan kontra. Ada orang suka, ada orang tak suka. So masing-masing mempunyai dalil. Masing-masing mempunyai dalil. Dan sebenarnya sewaktu kita membentangkan perkara-perkara ni, hati kita mesti terbuka. Kita tidak maknanya kalau kita memelahi satu belah pihak, so kita tidak boleh menafikan sebelah pihak yang lain, sebab mereka pun mempunyai dalil dan hujah. Jadi sebab itu kita tidak menidakkan. Itu yang apabila puak-puak satu-satu puak tu yang kita kata tu, puak-puak dalam salafiyah tu, so dia mengiyakan dia menidakkan orang lain. Itu yang jadi masalah. Dia kata tak ada doa lepas sembahyang, sedangkan perbahasan tu ada dan ada kata tak ada. So dalam perbahasan dan masing-masing mempunyai dalil yang ada, telah kita sabitkan, sebab kita belajar terperinci satu persatu benda tu. Jadi sebab itu kita masing-masing, mungkin ada orang kata dakwah tak wajib. Tak wajib kita tak sampaikan. Kalau kita wajib, berdosalah kita tak sampaikan. Dia ada juga, ada mengatakan mustahab saja. Kita dakwah ni mustahab aja, maknanya sunat je lah dakwah ni, tak perlu lagi, sebab Islam dah sampai dah ke curug-curug rumah, di rumah-rumah semua dah Islam dah sampai dah. Jadi kita tak perlu lagi berdakwah. Kalau dia tak terima, tu pulang pada dia. So kita ambil konsep dua. Kita kena ambil konsep dua, satu tugas, dan begitu juga mengenai orang yang kita nak dakwahkan. Macam mana Nabi SAW memberi tugas ini kepada sahabat. Jadi banyaklah, ada orang kata fardu kifayah, ada orang kata fardu ain lagi. Golongan kuat kata fardu ain lagi dakwah ni, tak buat dosa. Ada orang kata tak apa, tak payah dah, kita tak perlu dakwah dah. Orang tepi, orang rumah-rumah orang kafir sebelah-sebelah kita ni pun kita tak perlu dakwah dah, sebab itu bukan tanggungjawab kita. So dia tak boleh juga macam tu. So kita kena ambil konsep. Kalau kita tak boleh, so kita kena ambil satu konsep. Untuk kita kan satu-satu benda dalam dunia ni, kita tak ada jalan A. Kita orang niaga, orang bisnes. Kita kata okey jalan A. Bos tu dia fikir dah dia ada dua lagi jalan. Sebelum jalan satu, jalan dua, jalan tiga. Dia dah cari dah jalan.
Okey, jalan A tak boleh. Dia dah, orang yang rancang tu dia ada dah jalan B, jalan C. Takkan dia tak ada satu jalan, dia hanya satu jalan. Kalau tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Dia mesti cari jalan. Dunia kita cari jalan sampai boleh. Tak boleh semua pun, sikit pun jadi lah. Konsep dia macam tu. Macam konsep dakwah syaitan. Dakwah syaitan ni dia dakwah pada kita hak paling jahat sekali. Kita tak panggil dakwah lah, kita panggil da'yah lah. Dia dakwah kita paling jahat sekali. Oh, dia kata orang ni kuat ni, tak boleh nak tembus ni. Kita dakwah yang kurang-kurang sikit lah. Kita bawa dia kepada, mula-mula kita bawa dia kepada kufur, kata syaitan. Tak boleh lah ni, orang ni kuat ni. So kita bawa dia pada dosa besar je lah. Kita bawa dia pada dosa besar je. Dia kata bawa dosa besar. Oh, kuat juga ni. Kita buat dosa kecil lah. Kita bawa dia kepada dosa kecil je. Dosa kecil pun tak makan, dosa besar, dosa syirik pun tak makan, dosa besar pun tak makan, dosa kecil pun tak makan. Last sekali apa? Kita ajak dia kepada kebaikan yang kecil. Kita ajak dia kepada kebaikan yang kecil. Kita ajak dia supaya buat kecil je. Ni nanti kita akan belajar dalam bab waswas. Tak mari lagi. Oh, kita slow-slow tu kan. Sebenarnya kita dalam bab waswas tu dia ada dah. Nabi kata syaitan ni dia ajak aku. Dia kata waswas, syaitan ni dia masukkan waswas dalam diri aku. Dia masuk waswas dalam diri aku. Nabi kata dalam fala ya'muruni illa bi khair. Nabi kata bila satu orang tu mati, bila orang tu lahir, ada dua qarin. Nanti dalam bab waswas kita akan belajar dua qarin. Satu malaikat, satu syaitan duduk dengan kita. Maka sahabat bertanya Nabi SAW, qalu ya Rasulullah wa iyaya wa iyaka, dengan Tuhan adakah syaitan tu? Nabi kata qal wa iyaya, dengan aku pun ada. Walakin Walakin Allah a'anani alaih, tapi Allah selamatkan aku daripada godaan syaitan. Fala ya'muruni illa bi khair. Syaitan yang duduk dengan aku dia ajak hak baik ya. Syaitan duduk dengan aku dia ajak hak baik. Maknanya jahat pun ada tiga kumpulan, jahat besar, jahat sederhana, jahat kecil. Hak baik pun ada baik besar, baik kecil, baik sederhana. Jadi di sini fala ya'muruni illa bi khairin. Khairin tu tanwin. Tanwin tu dipanggil taklil. Dia kena konsep dari bahasa-bahasa Arab pula semua. Kita kena tengok semua kaedah. Fiqhnya, hadisnya, konsep Arabnya semua kita tengok belakang. Jadi khairin tu ulama kata kebaikan kecil. Syaitan ni dia ajak aku untuk buat hak kecil lah, baik kecil lah, jangan buat baik besar. Nabi kata syaitan duduk dengan aku pun ajak aku buat baik. Sebab dia tak boleh lah nak ajak buat jahat. So dia ada jalan tu. Mula-mula ajak jahat besar, kufur yang besar. Lepas tu kufur sederhana besar. Lepas tu kufur kecil. Taklah makan saman. Oh, dia kata tak apalah. Kita ajak dia, okey, kamu buat baik hak kecil aja. Jangan buat besar. Untuk diri kamu aja. Hak besar tu untuk orang lain, keluarga dia. Hak besar lagi untuk semua manusia lah. Jadi dia ada cara jalan. Takkan kita dengan kita kata okey, mungkin dah itu bukan tanggungjawab kita untuk berdakwah ni. Jadi kalau kita tak buat, kalau kita kata wajib, benda tu berdosa dia kata kalau tak buat. Tapi kena cari jalan juga untuk sampaikan kepada orang. Untuk sampai pada orang mesti ada jalan. Kita ada banyak kan. Kalau tuan-tuan tu, kalau tuan-tuan tu memang kerja besar-besar lah, duduk mesyuarat aja, dia ada 5 jalan, 6 jalan. Tak boleh jalan ni. Okey, try cuba jalan ni. Ustaz, tak boleh lah jalan. Tu dia jalan ni. Banyak jalan. Jadi bukan kita hanya dengan setelah satu jalan, dah kita tak mampu nak berdakwah pada orang sebelah jiran kita tak mampu nak berdakwah, tak apalah, biarlah dia macam tu.
Kita banyak lagi jalan dia. Jadi kita timbang. Yang mengatakan mesti, yang mengatakan tidak. So kita timbang dua-dua tadi. Jadi sebenarnya satu-satu benda tadi, Allah Akbar, bila dia menceburi benda tu, baru dia akan datang fikir yang begitu besar. Bila dia tak ceburi, dia tak akan mendatangkan fikir. Bila tak ceburi, bila kita tak ceburi, kita tak ada benda tu, tak ada pun dalam kepala kita. Pasal kita tak ceburi. Tapi bagi orang yang menceburi, dia baru tahu. Anak kita bagi dia 100. Ambil nak 100. Lepas tu kita kata koyak. Dia koyak. 100 bagi dia tak ada nilai. Kita bagi ambil 100. Patah ayah kata koyak. Masa dia koyak duit 100, dia rasa tak apa-apa. Aduh, bukan duit aku, duit ayah aku. Tapi kita suruh dia ceburi, suruh dia cari duit, suruh dia buat pagi sampai petang, ayuh upah. Ni nak angkat barang ni, ayuh upah RM1. Dia pun dapat RM1. Maka kita kata koyak duit. Tak boleh, ni usaha saya. 100 tak dikoyak, dia tak nangis pun. Sebab dia tak usaha. Dia tak berkecimpung dalam benda tu. Dia tak tahu. Dia tak nangis pun. Tapi kalau kita kata koyak harga 100, RM1. Dia kata ayo jangan ayo. Saya buat kerja pagi sampai petang ni. Kita pun ambil duit 100 tu, kita ambil duit RM1 tu, kita koyak dengan depan dia. Macam mana dia? Mengalir air mata. Dia mengalir air mata. Ayah, penat lelah saya tu RM1 tu. Bila satu orang tu dia berkecimpung, dia berpenat lelah, baru dia tahu nilai perkara tersebut. Begitulah dengan agama, tuan-tuan. Bila kita menceburi, bila kita bersusah payah, baru kita akan rasa nilainya agama tu sangat besar. Kalau satu orang tu tak masuk Islam, macam mana kita rasa? Nabi tengok orang Yahudi tak masuk Islam je, Nabi nangis. Dia adalah umatku. Nabi nangis. Nabi yang tahu hakikat tu, Nabi yang merasa itu. Lalu bila kita bertungkus lumus, apatah lagi kita buat ni, tak ada orang upah pun. Tak ada orang upah pun. Tapi kita buat. Lagi kita rasa benda. Berdakwah ni tak ada orang upah pun. Main ngajado juga orang salam berlapik. Tak apalah harus benda tu. Tapi berdakwah ni tak ada apa orang bagi pada kita. Pergi jauh-jauh seluruh dunia kita pergi, tak ada orang nak bagi. Covid pun pergi juga. Pengerusi masjid kita, dia pergi dengan menantu dia. Di mana? Berdakwah di Brazil. Sebelum tu 2 tahun lepas pergi Brazil, Islamkan ramai kaum. Jadi tanggungjawablah, kena pergi balik lah. Kena pergi balik. Bukan setakat Islam tinggal je, kena ajar Islam apa semua, biar dia tahu semua Islam. Tanggungjawab pergi lah. Lepas Covid ni pergi bulan 3. Pergi pula kawasan yang sama yang dia Islamkan tu. Kita hantar duit sendiri tu. Tapi nak jaga supaya orang tu dia dah Islam, sampai kena Covid. Duk sana orang kata mati dah menantu dia. Kawan saya tu, nama Zaidi, mati dah. Orang Brazil kata malaikat ni mati hidup balik. Kubik suara apa ni 3 bulan, Lensan 2 bulan. So apa? Bila rasa tanggungjawab. Jadi kita tak salahkan pada siapa-siapa. Jadi mungkin ada golongan yang kata tak perlu kita berdakwah apa semua. So benda ni bila kita menceburinya, baru kita akan tahu nilainya. Orang tak boleh ucap kalimah, baru kita tengok dengan mata. Orang tak boleh ucap kalimah.
Menangis. Menangis. Orang Islam tak boleh ucap kalimah. Ajar kalimah pun 3 hari pun tak boleh nak ucap balik. La ilah, la ilah, la ilah. Oh, menangis. Sebab bila kita menghayati benda tu, kita spend the time, kita bagi masa, kita jumpa, kita bagi masa, harta diri sendiri untuk Islamkan manusia, maka tanggungjawab itu akan datang. So sebanyak mana kita berkecimpung, sebanyak itulah kita rasa kepentingan. Jadi kalau kita bagi bahas kata gini, ni kata gini, ni kata gini, ni kata gini, so tak habis cerita juga sebenarnya. Tak habis cerita. So kita kena cari jalan lah. Dia kata, betul orang kata kau orang dakwah, kenapa tak berdakwah pada orang bukan kafir? Kita kata kita pun tak betul lagi. Sebab tu kita kena betulkan kita. Dengan cara kita betulkan kita, orang kafir dia tengok kita betul, maka ramai akan masuk Islam. Ni bukan masalah dia ahli fitrah, duduk dengan kita tak beriman dia. So duduk dengan kita dia tak beriman. Kita tak tahu lagi dia syurga. Betul, syurga neraka tu hak Allah Taala. Syurga neraka tu hak Allah Taala, tetapi wajib kita kena sampaikan pada dia. Dan dia pun dah sampai dah berita tu, takkan tak sampai lagi berita curung-curung rumah dia. Takkan lagi kita kena fahamkan dia sehingga dia tolak Islam tu, baru dia lah dikira orang kafir yang kekal dalam neraka. Takkan dia tak tahu benda tu. Dalam kehidupan masing-masing takkan tak tahu. Benda tu mesti tahu orang duduk dengan masalahnya ialah pada orang yang duduk dalam hutan. Tu yang kita bincang semalam. Orang yang duduk dalam hutan, dua pendapat daripada Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dengan Maturidi. Maturidi kata, sebab ayat ni dia baca, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Satu-satu kaum itu tidak akan diazab sehingga dia dihantar rasul kepada mereka. Mu'azzibina hatta nab'atha rasula, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Satu kaum tu dia tak akan diazab sehingga. Maka kaum itulah dia dipanggil kaum fitrah. So siapa kaum fitrah ni? Jadi dalam tu panjang perbahasan dia. Cuma Maturidi kata Abu Mansur Asy'ariyah, Abu Hasan Asy'ariyah, Abu Mansur Maturidi. Maturidi kata usul furu'. Ini dari segi tauhid lah. Usul dan furu', dua-dua terlepas. Asy'ariyah kata usul dan furu' terlepas. Furuk dan terlepas. Itu tak boleh dia kata terlepas, kita tak apa, kisahlah. Ni orang tak sampai tu furuk. Tetapi Maturidi kata tak terlepas. Usul tak terlepas, furuk je terlepas. Dia tak sembahyang apa semua. Furuk tu lah hukum ahkam lah. Furuk tu maksudnya hukum ahkam tu. Dia tak sembahyang, dia tak apa, itu dia terlepas. Tapi usul di segi ketuhanan dia tak terlepas. Sebab usul cukup dengan dalil akli. Jadi dua dalil, akli, nakli. Nakli itu Quran hadis lah. Nakli itu Quran hadis. Akli, so dalil akli sudah memadai bahawa adanya ketuhanan. Allah Ta'ala jadikan dia, takkan dia tak boleh fikir. Allah jadikan dia daripada kecil sampai besar, dia boleh makan macam mana dia nak makan, macam mana dia macam-macam dia boleh fikir. Bahkan kalau ilmu kehutanan tu dia lebih hebat daripada kita lagi. Kita pergi hutan sesak mati tau. Tapi kalau orang kampung, orang asli duduk dalam hutan, tak mati dia. So ilmu tu pun dia ada, maksudnya kepakaran tu pun dia ada. Begitu. Jadi ketuhanan. Jadi kata Asy'ariyah ni, kata Maturidi tak lepas juga, tak lepas. So tak lepas lah, maksudnya dia mati dalam kufur lah. Bila dia mati dalam kufur, mukhallad finnar lah. Tapi hak neraka syurga tu Allah Ta'ala. Tapi kita tengok pada zahir hukum tu mukhallad finnar lah. Tapi Asy'ariyah kata tak apa, terlepas juga, kita terlepas lagi untuk Asy'ariyah. Sebab benda ni dia melibatkan satu golongan yang begitu keras yang mengatakan ibu bapa Nabi kafir. Tu yang kita nak bagi dalil tu. Kita kata tetap, kita dua-dua ahli sunnah kata tak. Sebab dia bagi dalil berbeza-beza lah.
Dia kata tu ibu bapa Nabi ni kafir, dia kata. So kita kata dalam bab ni kita tak boleh nak kata apa. Dan kita dalam bab ke ibu bapaan Nabi ni, walaupun hadis sahih, tapi walaupun hadis sahih, Nabi kata bila satu orang sahabat, satu orang badui tanya Nabi SAW, macam mana dengan ibu bapa dia, dia kata bapa aku dengan bapa kamu finnar, duduklah neraka. Itu hadis sahih, dia kata. So hadis sahih mana kita boleh tolak. Kita kata hadis tu sahih, tapi tak bersalahan bila dia tak bersalahan dengan Quran. So hadis tu kena takwil lagi. Wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kami tak akan azab satu kaum sehingga kami hantarkan pada rasul. Ayat ni bersalahan dengan hadis ni. Walaupun hadis ni sahih, tapi kita kena takwil lagi. Sebab dia bersalahan dengan ayat ni. Jadi sebab tu kita kata fitrah. Sebab tu kita kata zaman fitrah ni, zaman fitrah orang Arab jauh panjang. Daripada Nabi Ismail sampai ke Nabi SAW. Itu fitrah orang Arab. Fitrah orang Kristian daripada Nabi Isa sampai ke Rasulullah. 600 tahun fitrah Arab, 800 tahun. Panjang lagi. Jadi fitrah satu-satu kaum tu, kaum yang fitrah tu kaum yang terputus Nabi. So panjang. Sebab Arab, golongan Arab fitrah dia daripada Ismail. Waladu Ismail tu Arab lah. Waladu Ismail tu Arab. Sebab Nabi Ismail dia kahwin dengan Bani Jurum. Bani Jurum itu adalah keturunan Arab. So fitrah bermula fitrah. Di situlah fitrahnya putusnya Rasul. So orang yang hidup zaman tu zaman fitrah lah. Zaman tu fitrah. Kalau zaman Kristian selepas Nabi Isa AS sampai tu 600 tahun lebih ya. Kalau orang Arab dia hampir 800 tahun fitrah dia panjang. Lepas tu baru datang Rasul. Itu golongan tu. Sebab tu kita kata golongan fitrah. So kita golongan fitrah, kita tak boleh nak mengatakan apa-apa. Sebab ada golongan yang keras mengatakan wa'yazubillah ibu bapa Nabi kafir. So kita tolak sepenuhnya pendapat tu, dengan dalail-dalailnya, dengan hukum-hukumnya sebagai sekali. Jadi tapi taklah kita meringankan sangat. Orang kafir yang duduk dalam kalangan kita ni pun, kalau kita dia tak masuk Islam, kita pun belum tentu tahu. Itu kita tak ringankan sangat pun. Sebab mesti dia dah tahu dah. Nabi kata la yasma'u. Hadis ni kata la yasma'u, tidak mendengar mengenai daku. Takkan dia tak tahu? Dia tak tahu. Kalau kita tak berdakwah pun kita terlepas dah. Maksudnya begitu. Dia dah tahu dah. Dia duduk sekali dengan kita dah, dengan azan, dengan apa, dengan Islam. Takkan dia tak tahu? Begitu. Cuma kita tak boleh nak kata nak syurga neraka tu hak Allah Ta'ala. Itu bab lain. Syurga neraka tu hak Allah Ta'ala, itu adalah bab yang lain. Itu dalil lah. Tapi kalau orang kata ustaz tu sebab dia kata gitu, sebab dia bercenderungan begitu. Sebab tu saya kata masing-masing ada dalil. Sebab tu saya beritahu awal, masing-masing ada dalil. Tapi tuan-tuan boleh fikir, bila dengan saya bagi misal tadi, dengan satu orang dia bila berkecimpung, baru dia akan merasai perkara tersebut. Pentingnya perkara tersebut. Semoga Allah SWT. Cuma jadi sebab itu kita kata kenapa orang yang tidak sampai suruhan Islam. Saya tulis itu. Bagaimana pula dengan mereka yang tidak sampai suruhan Islam? Kepada mereka adakah dia mati dalam kekufuran atau tidak? Dari segi tauhid, dari segi tauhid ni, mereka sendiri patut mencari di dunia ini tidak ada yang berlaku dengan sendirinya. Tak ada benda berlaku dengan sendiri. Persekitaran di sekitarnya menunjukkan adanya zat yang mengendalikan dunia ini. Maka segala sesuatu di dalamnya ia terjadi dengan sendiri. Tak ada satu benda pun yang terjadi dengan sendiri. Oleh itu hendaklah dia beriman dengan zat tu, dia beriman dengan Tuhan tadi, Allah Ta'ala. Dia tidak menyirikkan Allah Ta'ala. Jadi di zaman Nabi SAW ada golongan yang tak syirik. Golongan yang tak syirik, golongan yang tak menyembah berhala pun ada. Sayyidina Abu Bakar bukan golongan yang menyembah berhala. Tidak, golongan Sayyidina Abu Bakar ialah golongan mereka yang mencari, dan datang Nabi dah jalan dah.
Ni dalam khutbah ni, dalam khutbah, dalam kitab ni tu ditulis khutbah tu panjang lebar tu. Khutbah tu yang ditulis oleh pengarang. Panjang sebenarnya, dia melibatkan satu-satu perkara belaka. So dia tak boleh jawab begitu saja. Wa awdaha sabila hidayah liman arada an yaslukaha. Ada juga di kalangan untuk menjelaskan. Sebahagian ulama berpendapat dan Nabi akan menunjuki jalan yang jelas, iaitu jalan-jalan hidayat bagi mereka yang tidak terlibat dengan kesyirikan dan perbuatan jahiliah. Di zaman Nabi ada orang yang tak syirik, dia tak sembah berhala, tapi pada masa tu Arab jahiliah tu ramai keseluruhan menyembah berhala, tapi ada golongan yang tak menyembah. Di kalangan mereka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, golongan yang tak menyembah berhala. Sayyidina Ali tak pernah sembah berhala. Jadi ada gitu. Wa awdaha, Nabi datang apa dia? Nabi datang ni wa awdaha sabilal hidayah liman arada an yaslukaha. Nabi akan menunjuki jalan dan akan menunjuki dan menjelaskan jalan-jalan hidayat bagi mereka yang tidak terlibat dengan kesyirikan dan perbuatan jahiliah. Contohnya Sayyidina Abu Bakar tidak terlibat dengan perbuatan syirik dan menyembah berhala dan mencari kebenaran. Kedatangan Nabi sebagai utusan Allah menunjuki mereka jalan hidayat. Ada jelas semua benda ni dah ada dah, cuma kita kebetulan kurang dari situ, jadi kita kurang tahu sedikit, begitu je lah. Jadi tak semestinya semua benda kita tahu. Kadang-kadang sahabat pun, kalau sahabat tu kata begini, dia kata mana aku buat, dia kata engkau tak sampai benda tu, baru dia mengaku, ya mungkin aku tak dengar. Benda banyak benda tu. Begitu. Jadi persekitaran. Jadi Nabi berjumpa dengan seorang Arab Badui yang telah kita jelaskan, bertanya tentang tauhid, maka dia tunjukkan Allah yang satu. Maka di sinilah Nabi mengatakan dia ahlul fitrah, dia menunjukkan di atas. Tuhan mana? Ke atas. Ke atas tu bukan Tuhan di atas langit, tak, nak menunjukkan kemuliaan. Kita kalau letak Quran nak mulia, kita letak kat mana? Atas kan? Kita tak kat kaki, hina. Kita tunjuk mana? Allah yang maha. Ayat Allah di atas langit ke? Tak, mulianya Allah tu, tingginya zat dia tu bukan di atas langit. Tapi kita kata Allah di mana? Tu hina pula. Environment pun kata, tunjuk ke bawah rendah tu hina. Tunjuk bahasa pun, dulu kita guna tangan kita ni, kadang-kadang tertunjuk lagi tangan, tapi kita tak tahu. Saya tertunjuk kita tangan. Anak-anak saya kata, Habi, kenapa tunjuk tangan macam tu? Tak tahu kita. Dia kata tak boleh tunjuk tangan. Zaman sekarang tak boleh dia tunjuk tangan macam tu. Dulu tak salah pun, sekarang zaman sekarang tak boleh dah. Macam-macam. Tapi masih tertunjuk lagi tangan macam tu. Kita tak ada terniat pun. Jadi zaman dah tak boleh dah. Tak apa, tak boleh tunjuk dah lah. Zaman tu orang kena tahu lah, tak boleh tunjuk dah. Tunjuk jawab dulu nak tunjuk tahun ni pun marah. Gitu je. Warning tu. Ni je. Tunjuk pula tengah tu, lagi marah dah. Jadi dia kata Abi kena tahu lah. Dia kata takkan tak tahu benda tu. Okey. Saya tak buat lagi lah. Jadi kadang-kadang tunjuk juga tangan macam tu. Anak-anak kata tak boleh. Ayah tak boleh tunjuk macam tu. Jadi mana Tuhan, maka di situlah dialah Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha sami'un alim. Dan dialah Allah yang memiliki timur dan barat. Maka ke mana sahaja ke arah diri ke kiblat untuk menghadap Allah, maka di situlah keredaan Allah. Nama tu tuwallu tu maksudnya kita nak sembahyang, kita menghadap ke kiblat lah. Allah itu rahmatnya maha luas dan limpah kurnianya lagi mengetahui. Hadis ini menolak wahdatul adyan. Hadis ini juga menolak wahdatul adyan,
iaitu semua Yahudi akan masuk neraka, Nasara akan masuk neraka kerana mereka tidak beriman. Kerana mereka tak beriman. Menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam untuk sampaikan dakwah kepada mereka. Umat ini perlu diperbetulkan kembali maksud mereka diutus, dihantar. Oleh itu sepatutnya kita belajar dan kita kena berdakwah. Tetapi kita duduk dengan niat nanti kita habis belajar, maka kita akan berdakwah. Keluar berdakwah di jalan Allah SWT. Siapa yang mendatangi kematian sedangkan dia menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, dia niat masa itu tu tak boleh nak hidupkan Islam lagi, tapi niat untuk hidupkan Islam, dan dia mati masa belajar, itu pun Nabi kata di antara dia dengan syurga ialah, di antara syurga tu dia setingkat saja di bawah Nabi-Nabi di dalam syurga. Makna tingkat dia tinggi di syurga. Cuma setelah didakwah dan orang kafir masuk Islam, maka siapa yang perlu mengajar mereka? Jadi bila orang Islam masuk Islam, siapa nak ajar mereka? Maka di sinilah hikmah amali orang Islam perlu duduk bersama mereka dan mengajarkan Islam kepada mereka. Jadi okeylah, oleh mungkin kita tak mampu lagi untuk berdakwah kepada mereka, orang yang berada di sekitar kita. Sekurang-kurangnya kita berdakwah ni dengan, Nabi kata, Allah Ta'ala kata apa? Ud'u ila rabbika sabibil hikmah. Berdakwah tu dengan hikmah. So hikmah ni dengan hikmah. Satu hikmah tu dalam bentuk amali. Satu hikmah amali. Macam mana? Hikmah amali. Allah berkuasa untuk memberi hidayat kepada semua manusia, tetapi Allah memuliakan umat ini untuk meletakkan tanggungjawab mereka untuk berdakwah kepada umat ini. Sama ada dakwah itu diterima atau tidak, itu terpulang kepada Allah. Jadi hikmah amali. Apa maksud hikmah amali? Apabila kita, iman kita bagus, kita berdakwah sama-sama orang Islam. Orang Islam dah ramai dah datang ke masjid. Orang Islam dah tak tinggal dah masjid. Orang Islam dah amal dah dengan 100% Islam. Maka orang kafir, dia tengok kita orang Islam, dengan sendiri dia akan masuk Islam. So sekarang kita tak dapat tunjuk lagi je. Kepiuh atas pala pun boleh bohong. Kepiuh atas pala pun boleh menipu. Serbai besar pun boleh menipu. Jadi tak cukup lagi. Jadi bukan tak cukup tu, oleh kerana tak cukup kita tak perlu buat. Kita perlu buat, kena buat. Tapi sebab itu kita mengajak kepada Islam, mengajak orang sembahyang. Datang ramai-ramai orang suka sembahyang di masjid. Penuh, Masya Allah, penuh orang datang. Berbondong-bondong manusia datang. Madrasah kami dulu, tempat dakwah tu, satu tandas saja. Saya belajar tempat dakwah di Pakistan, tempat dakwah dunia di Rawin. Mula-mula perkenalkan madrasah tu satu tandas saja. Orang tak ramai. Tuan-tuan tahu sekarang berapa tandas? 5,000. Bukan orang 5,000, tandas 5,000. Kenapa tandas 5,000? Orang ramai lah, tak nak buat 2 tandas. Macam mana orang nak masuk dalam tandas? Tandas 5,000. Zaman saya tinggal madrasah tu tandas 2,000. Saya pergi 2013, pembinaan baru. Mula-mula saya sampai, saya tak kira orang, saya kira tandas. Sebab kami yang kena cuci tandas. Kami yang kena cuci tandas, kami tahu semua. Lain tandas mana, tandas ni 65, tandas ni 100. Kami yang kena cuci tandas. Pelajar-pelajar yang kena cuci tandas, kami 1,000 orang kena cuci tandas hari-hari. Buat giliran. Saya sampai tu, saya tak kira orang, saya kira tandas. Mana tandas baru? Saya pun kira-kira, oh tu 5,000 dah tandas. Zaman saya tinggal tu dekat 3,000. Saya kira 5,000. Kenapa tandas banyak? Sebab orang ramai lah, keperluan orang. Dah sekali orang ada 7-80,000. Takkan nak buat tandas 1,000. Bukan satu tandas tu 5 orang, 6 orang. So 5,000 tandas untuk 60-70,000 orang. So setiap waktu.
Masjid kita berapa tandas? Sebab rumah-rumah masing-masing dah ada tandas dah. Itu tak perlulah banyak sangat tandas. Kalau tempat istimak, tempat dakwah, mula-mula sekali kita kalau nak buat istimak di Pakistan, mula-mula sekali kita gali tandas dulu. Takkan makan tak bagi tak rasa tandas. Jadi kena, maknanya keperluan dibuat sebab atas ramainya orang. Ramainya orang. Jadi ramai. Kita masak saja untuk tetamu yang datang setiap hari 3,000 kilo atah, 3,000 kilo capati, 3,000 kilo, 3 tan satu hari. Kami yang masak 3 minggu sekali kena buat capati. Capati mahal lah buat capati ya. Kalau makan kedai capati India mamak ni saya tak lulus. Saya kata capati tak masak. Macam tuan-tuan makan nasi tak masak mentah macam mana kan? Tinggal. Kenapa tak makan? Nasi mentah. Lepas tu orang kata, Ustaz kenapa tak makan capati? Aku je tahu capati ni mentah tak mentah. Kau tak tahu, kau hentam je. Saya tahu capati tu mentah. Takkan saya nak makan. Macam mana tuan tahu nasi tu mentah, tuan tak makan? Kalau orang kedai mamak tu angkat saya capati, saya tengok cantik. Allah, capati ni mentah ni, sakit perut aku lepas ni. Saya tak makan. Kenapa? Tak apalah, kau makan je lah. Kamu tak tahu. Tak apa pula tak tahu. Jadi saya tak boleh makan. Kenapa tak boleh makan? Saya tahu capati tu mentah. Saya buat capati 8-10 tahun. Boleh buka kedai capati. Nama kedai capati. Kita orang masak untuk 3,000 tetamu, untuk 60,000 tetamu. 3,000 kilo setiap hari kita masak. Makan percuma. Seluruh dunia datang. Jadi bila ramai orang, suka seronok kan? Ramai orang. Masya Allah, macam kita pergi Mekah. Ramai orang seronok, beratus-ratus. Berjuta-juta orang datang. Allahu Akbar. Jadi sebab itu penting perkara-perkara ni. Jadi bila penting tu datang, bila kita ada risau dan runsing, risau dan fikir. Bila kita ada risau, bila kita ada usaha sedikit, barulah kita akan. Dan kita banyak cara dia. Cara-cara dia. Supaya apa? Kita berdakwah orang Islam. Dengan orang tengok orang Islam ni dah amal Islam, maka ramailah manusia akan masuk Islam. Dan kita nak semua orang beriman ni, semua manusia dalam dunia ni beriman kepada Allah. Itulah yang nak, itulah yang Nabi nak. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'mini. Allah turun ayat ni kepada Nabi untuk tenangkan Nabi kerana kerisauan Nabi sebab orang tak beriman. So Allah turun ayat ni kat Nabi, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Muhammad, kerja beriman tak beriman itu bukan engkau, aku. Janganlah engkau sampai membinasakan dirimu dengan sebab mereka tak beriman. Okeylah kamu buatlah usaha, tapi jangan sampai. Tapi Nabi bila dia dah buat, dia ambil responsibility tu. Bila dia ambil satu tanggungjawab, satu responsibility tu, maka dia akan rasa susah. Bila turun ayat, fasbir li hukmi rabbika fala takum ka sahibil hud. Nah, bila turun ayat fastaqim kama umirta, beruban rambut Nabi. Surah Hud ayat 20 ni, turun surah Hud ayat 20 ni. Ulama mengata, Nabi kata sayyabatni, ayat ni telah menjembakkan daku jadi tua. Rambut Nabi beruban lepas turun ayat ni. Kita tengok ke ayat tu apa berat tu. Tak ada berat pun pada ayat tu. Fastaqim kama umirta, kamu buat macam mana aku suruh. Nabi kata nak buat macam Tuhan suruh susah. Tak sempurna lah kita. Nak buat macam mana nak Allah Ta'ala nak, tak sempurna. Allah Ta'ala saja kata dia yang sempurna untuk memuji dia. Allahumma la uhsi sana'an alaika kama asnaita ala nafsik. Allah Ta'ala kata tak ada siapa yang sempurna puji kecuali dia yang memuji dia. Jadi atas fikir tu, Nabi fikir, ya Allah, menyebabkan Nabi jadi tua. Jadi tanggungjawab ini datang bila kita merasainya dan bila kita memegangnya.
tanggungjawab tersebut. Bila kita pegang tanggungjawab tersebut, baru kita akan rasa tanggungjawab. Cuma ada perbahasan, adakah fardu ain dan fardu kifayah. Fardu kifayah tu tak ada dalam semua mazhab lah mengatakan fardu ain, tapi ada mengatakan fardu kifayah. Kalau dalam sembahyang jemaah, Imam Syafi'i fardu kifayah. Imam Hanafi sunat muakkadah aja. Syafi'i sahaja fardu kifayah. Imam lain sunat muakkadah. Tapi kalau Hanafi, kalau nak beza dengan Hanafi, hak paling ramai datang sembahyang jemaah orang Hanafi daripada orang Syafi'i. Tadi sedangkan Syafi'i itu sembahyang jemaah dia adalah fardu kifayah. Tapi tak lama pun orang datang sembahyang jemaah. Tapi kalau di India, Pakistan, kita tengok Hanafi, ramai orang datang. Dia sunat aja, sunat muakkadah aja. Tapi ramai orang datang. Sebab apa? Bila dah diberi kepentingan. Bila diberi kepentingan, bila diberi tanggungjawab. Hak sunat pun dia rasa besar. Bila orang tu rasa tanggungjawab, apa pun bila benda besar pun tak ada rasa tanggungjawab, tak ada apa pun. Asalnya begitu. Jadi kadang-kadang belajar iman tu memang fardu ain lah pada setiap orang. Imaniyat, belajar tauhid dan semua tu kena belajar. Tapi wajib belajar. Tapi berdakwah, itu dia kata fardu kifayah. Tapi kadang-kadang fardu kifayah tu lebih besar daripada fardu ain. Itu perbahasan lah. Fardu kifayah, apa maksud kifayah? Kifayah tu mencukupi, buat biar sampai cukup. Kalau selagi tak cukup, semua berdosa. Itu maksud dia al-kifayah. Itu perbahasan di segi ulama lah, kefahaman. Tapi sebenarnya kalau saya bahas satu persatu. Cuma dengar di YouTube saya lah, saya bahas satu persatu, saya tak tinggal satu pun. Sebab untuk kepentingan tuan-tuan. Jadi di sini ditulis, saya pun bawa dalam satu kitab Jamu'ul Jawami' di situ. Dalam ibarat menunjukkan fardu kifayah itu lebih besar daripada fardu ain. Asal fardu ain itu lebih besar daripada kifayah. Fardu ain ialah untuk individu dan fardu kifayah untuk umum. Dilihat dari sudut kifayah menjadi lebih besar daripada fardu ain. Apa makna kifayah? Kifayah maksudnya mencukupi, iaitu melakukan sesuatu perkara sehingga mencapai had kifayah, yakni mencukupi. Selagi tidak dilakukan sehingga had kifayah, maka selagi itu kefarduan tidak tertunai. Apabila dilihat keseluruhan umat hanya segelintir sahaja yang berdakwah, adakah ia mencukupi? Dakwah yang ada sekarang masih belum mencukupi. Kita pun rasa tak cukup. Oleh itu, fardu kifayah itu masih lagi belum tertunai. Kefarduan kifayah tidak tertunai menyebabkan umat ini menanggung dosa, tidak menunaikan kefarduan, melakukan dakwah dan meringankannya. Oleh sebab itu, para masyaikh meminta supaya kita bertaubat dan beristighfar di atas kealfaan dan kelalaian, dan berazam untuk tidak meringankan tugas dakwah dan menunaikan tanggungjawab dakwah. Jadi sebab tu kita kena istighfar, kita mohon taubat dan ampun. Pengorbanan dakwah yang dilakukan oleh umat masih kurang. Di zaman Nabi dan para sahabat berlakunya perbuatan dosa terlalu jarang dan nadir. Orang buat dosa ni jarang sangat. Sebaliknya di zaman kita perbuatan dosa terlalu banyak. Oleh itu usaha di zaman ini patut berlipat kali ganda daripada usaha yang wujud di zaman sahabat. Di zaman sahabat, orang Islam, orang yang tak sembahyang tu dia dikata orang kafir. Kita sekarang tak boleh nak kata dah hukum macam tu, sebab ramai orang Islam tak sembahyang. So kita tak jatuh hukum kafir dah. Ulama pun dah membuat fatwa tak kafir dah. Tapi zaman sahabat, orang Islam tu orang sembahyang. Kalau tak sembahyang, dia bukan orang kafir, sebab orang munafik pun sembahyang. Jadi zaman tu pun, masa tu pun dakwah masih kuat. Zaman sekarang lebih-lebih lagi lah kena berdakwah lagi. Begitu. Memberi hidayah itu utusan Allah, urusan Allah, akan tetapi tanggungjawab kita untuk berusaha
disebabkan tiada orang yang sepenuhnya boleh mengambil tanggungjawab mengajar dan menjaga mereka yang memasuki Islam itu, maka sedikit sekali orang yang diberi hidayat untuk masuk Islam. Sebab apa Allah tak buka hidayat? Sebab kita pun tak boleh nak mengajar orang yang masuk Islam dah. Siapa tu? Mu'allah. Berapa tahun dah masuk Islam? 30 tahun. Panggil Mu'allah lagi. 30 tahun dah. Mu'allah tu Ustaz. Berapa tahun dah masuk Islam? 30 tahun. 30 tahun panggil Mu'allah lagi. Astagfirullahalazim. Sebab kita tak tanggungjawab nak ajar. Dia pun orang masuk Islam pun faham Mu'allah tu baru masuk. Takkan 30 tahun dah Mu'allah dah. Mu'allah lagi. Takkan 30 tahun Mu'allah lagi. Tapi mentaliti kata kita Mu'allah tu 30 tahun dah masuk Islam masih Mu'allah. Fatihah pun tak betul. Iya tak nak tu. Fatihah pun tak betul lagi. Sikit saya nak habiskan. Allahu Akbar. Allah berkuasa untuk memberi hidayat sebagaimana yang berlaku di zaman Rasulullah. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masa tu ramai orang tanggungjawab. Memang mari Islam, mari Madinah, mari semua mari Madinah. Dan semua Madinah tak ada restoran. Semua pakai ambil tanggungjawab bagi makan pada tetamu yang datang. Mana ada restoran kat Madinah? Semua ambil tanggungjawab bagi makan. Orang Madinah dia kata, sebelum Islam kami berhutang, kami tak boleh bayar hutang orang Yahudi, cucu kami pun tak habis bayar hutang Yahudi tau. Kalau kami bayar, Yahudi mengenakan sistem riba. Tapi setelah kami masuk Islam, kami bantu Nabi, kami tolong semua orang masuk Islam, datang itu. Masya Allah, dalam 3 tahun selepas kami Islam, habis hutang kami dibayar. Dia kata kalau ikut otak, cucu tak boleh bayar lagi hutang. Ni orang Madinah kata sebelum kami Islam. Sebab sistem Yahudi memperkenalkan sistem riba. Kami bayar bunga setiap tahun hasil tanaman kami. Tapi 3 tahun selesai. Semasa tu orang datang ramai masuk Islam. Sebab orang tolong, insya-Allah apabila Allah menerbitkan matahari hidayat, maka orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Akan tetapi ketika ini Allah masih lagi beri peluang pada kita untuk melakukan usaha seluas-luasnya. Jadi bila masuk tu siapa nak mari ramai-ramai tu siapa nak tanggung tu. Tak nak lagi lah 30 tahun masuk Islam masih lagi Mu'allah. Wallahu alam. Moga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita supaya dan kita banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah kerana kekurangan yang telah kita lakukan. Hak melakukannya pun banyak lagi kekurangan. Tak boleh tengok pada orang tak buat tu kepandangan yang rendah dan sebagainya. Kita sebenarnya masing-masing berganding bahu satu sama lain, bantu sama lain. Jangan tengok mana kesalahan siapa, ini kesalahan siapa. Sebenarnya kita ni kena bantu satu sama lain. Setakat kita mampu, bantulah dulu. Janganlah mencari, mungkin ada kesalahan dari pihak individu, tapi janganlah dengan kesalahan individu tu menyebabkan satu jemaah disalahkan. Tak kenalah. Individu tu dia adalah kelemahan masing-masing. Tak semua manusia tu sempurna. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم أموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا خلقنا وطيب لنا كسبنا وكنعنا بما رزقتنا ولا تذهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.